Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 13, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 13, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bukanlah dikehendaki mengenal itu, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal hakikat zat diri Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana yang baru tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ianya adalah permulaan, umbi, asas bagi agama. Mengenal Allah ni bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal Allah, mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar zat diri Allah tu macam mana, bukan maksud dia begitu. Mengenal akan Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kenal hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang baharu, makhluk ni tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Zat Allah tu zat yang qadim. Yang baharu, makhluk ni tidak akan dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Bahkan yang sama-sama baharu pun, hakikat yang baharu pun terkadang kita tak kenal, kita tak tahu. Hakikat roh, roh tu macam mana, itu perkara yang baharu. Hakikat roh, roh tu macam mana roh, yang baharu sendiri pun terkadang kita tidak ketahui. Sama telah hakikat zat Allah yang qadim. Jadi mengenal akan Allah ni mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah bukan mengenal akan hakikat diri, hakikat zat ini diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan umbi. Itulah dinama ilmu ini, ilmu usuluddin. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan umbi. Itulah dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Ilmu usul agama, umbi agama, permulaan agama, tapak agama,
asas agama. Jadi mengenal Allah ni permulaan, umbi, usul. Itulah dinamakan ilmu ini, ilmu mengenal Allah Ta'ala ni, ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Jadi kenapa dipanggil ilmu mengenal Allah, ilmu tapak agama? Kerana mengenal Allah adalah menjadi permulaan, menjadi umbi, tapak, asas kepada agama. Maka ilmu mengenal Allah, ilmu mengaji sifat Allah ni dinamakan ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Dan dinamakan juga ilmu usuluddin kerana pada usuluddin ni lah terbenanya furu'uddin, cabang-cabang agama. Maka dinamakan ilmu pembicaraan bab iman, bab akidah ni dinamakan ilmu usuluddin. Sebab apa? Sebab cabang-cabang agama dibina atas iman, atas akidah, atas pegangan kita. Maka dinamakan ilmu pembicaraan bab iman dinamakan ilmu usuluddin. Di sini kerana mengenal Allah ni menjadi permulaan, umbi ni usul, maka dinamakan ilmu ni ilmu usuluddin. Itu di antara sebab nama ilmu ni ilmu usuluddin. Sebab permulaan umbinya mengenal Allah. Jadi ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu yang berkaitan dengan akidah dinamakan ilmu usuluddin. Itu satu sebab lah. Di antara sebabnya kerana atas iman, atas akidah inilah terbenanya furu'uddin, cabang-cabang agama. Maka ilmu pembicaraan bab iman, ilmu pembicaraan bab akidah dinamakan ilmu usuluddin. Dan juga dengan ilmu tauhid dinamai juga ilmu ni, ilmu berkaitan dengan iman, ilmu berkaitan dengan akidah ni dinamai juga dengan ilmu tauhid. Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini, mentauhid yang mengetahui, yang mengerti ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu bab iman, ilmu bab akidah ni selain daripada nama ilmu usuluddin, diletak nama ilmu tauhid. Kenapa diletak nama ilmu tauhid? Kerana yang mengetahui dan mengerti ilmu ini akan mentauhidkan, akan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pembicaraan berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pembicaraan berkaitan dengan sifat 20 dibina atas asasnya adalah wahdaniyah. Itu asas dia. Asasnya adalah wahdaniyah. Mari daripada zahirnya kalimatut tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah tu zahir. Daripada la ilaha illallah pergi kepada pegangan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asas kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat 20 tu adalah wahdaniyah. Asasnya wahdaniyah. Orang yang belajar ilmu mengenal Allah ni akan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Orang yang betul-betul belajar ilmu iman, betul-betul belajar ilmu akidah, betul-betul belajar ilmu sifat 20 ni, pasti akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Nama ilmu ni nama ilmu tauhid. Tauhid ni, tauhid dari segi lughahnya
al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Itu dari segi lugah. Tauhid dari syaraknya adalah ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'alan. Itu tauhid pada syar'an, pada istilah syarak. Ifradul ma'budi bil ibadah, menunggalkan Tuhan, menunggalkan yang disembah dengan beribadah. Manapun ni, hanya semata-mata beribadah menyembah akan Allah Subhanahu wa taala, tu tauhid. Orang Islam pasti hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada disembah selain daripada Allah. Beribadah sembah pokok tak ada. Orang Islam pastilah ifradul ma'budi bil ibadah, menunggalkan Tuhan yang disembah dengan beribadah. Bukan setakat tu tauhid. Ma'atiqadi wahdatihi, serta i'tiqad keesaan ma'bud tu, keesaan Tuhan disembah. Wa tasdiqi biha, serta dengan membenarkan dengannya, dengan keesaan ma'bud, keesaan Tuhan disembah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Itu tauhid. Menyembah hanya kepada Allah serta mengiktikadkan keesaan Allah serta membenarkan akan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini tauhid. Nama ilmu yang kita bicara sekarang. Sekarang masuk kepada pembicaraan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Permulaannya adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui serta mengaku putus di hati akan hukum bagi sifat Allah dan Rasul, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, permulaan agama. Kemudian dia nak cerita pula nama ilmu ni, ilmu mengenal Allah. Nama ilmu pada pembicaraan bab iman, bab akidah sifat 20 ni, ilmu usuluddin, dan juga namanya ilmu tauhid. Hak tauhid ni lah. Nama tauhid ni kena faham molek. Mari daripada wahdaniyah. Kerana apa? Kerana pembicaraan wahdaniyah adalah sebesar-besar, semulia-mulia pembicaraan dalam ilmu bab iman, ilmu bab akidah. Yang paling besar, yang paling mulia dalam pembicaraan ilmu iman, dalam pembicaraan ilmu akidah ada pembicaraan wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat dan keesaan pada perbuatan. Tauhid inilah sebesar-besar kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, innallaha lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid was-salah walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatih minhum raki'un wa minhum sajidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan sesuatu kefarduan yang lebih afdal daripada tauhid dan salat. Tidak ada. Allah tidak memfardukan sesuatu kefarduan yang lebih afdal daripada tauhid dan salat. Hak ni hak paling besar sekali, tauhid dan salat. Nabi kata, dan jikalau ada sesuatu kefarduan yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan memfardukan sesuatu kefarduan tadi atas malaikat. Kalau ada sesuatu kefarduan yang lebih afdal dari tauhid dan salat, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan ke atas malaikat. Malaikat ni minhum raki'un wa minhum sajidun. Malaikat ni semayang. Malaikat mentauhidkan Allah, malaikat sembahyang. Malaikat mentauhidkan Allah,
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu, dan malaikat mensaksi malaikat akan bahawa tiada Tuhan malaikat Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mentauhidkan Allah secara jibili, secara tabii, secara jibillah dipanggil, secara tabiiyah, secara semula jadi. Malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara jibili. Tuhan jadi itu dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara jibili, secara tabiah ni pada zahir lah. Hakikatnya Tuhan belaka, hakikatnya Tuhan belaka. Tapi malaikat ni mentauhidkan Allah, memang Tuhan jadi begitu dah. Adapun anak Adam ni, manusia, mentauhidkan Allah, itu ikhtiar usaha dia, pilihan dia. Memilih untuk mentauhidkan Allah. Adapun malaikat mentauhidkan Allah secara Tuhan buat dah gitu, secara jibili, secara tabii, tidak ada taklif bagi mereka. Sebab mereka sudah dijadikan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling besarnya tauhid dengan sembahyang. Jadi besarnya mengesahkan Allah ni nama pembicaraan ilmu iman, ilmu akidah dengan nama ilmu tauhid. Hal ni kena tumoleklah. Hak mentauhidkan Allah pada zat itu pasti, mentauhidkan Allah pada sifat itu pasti, mentauhidkan Allah pada perbuatan waktu kena amati molek. Mentauhidkan Allah pada perbuatan sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tutup buku. Nak mentauhidkan Allah pada perbuatan, sebut boleh. Apa maksud mentauhidkan Allah pada perbuatan? Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Kalau selain daripada Allah tidak ada perbuatan, kenapa ketika membicarakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih itu pula pada perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hawadis, tidak serupa dengan perbuatan makhluk, dengan bahawa makhluk hawadis yang baharu ada perbuatan, tapi perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan hawadis. Jadi hawadis makhluk ada perbuatan ke tak? Ada, tapi tak serupa. Wahdaniyah pada perbuatan tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan, hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ketika menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan dihuraikan dengan laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Tiada bagi selain Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tiada bagi selain Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan kata gitu. Sebab apa? Sebab kalau kata tiada bagi selain daripada Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah, berarti selain daripada Allah ada perbuatan, cuma tak serupa je. Dia faham situ tu. Kalau kata tiada bagi makhluk lah, selain daripada Allah tu makhluk, tiada bagi makhluk satu perbuatan pun tidak ada yang seperti perbuatan Allah. Mana apa? Perbuatan ada tapi tak ada serupa. Salah gitu. Salah pada menghuraikan keesaan pada perbuatan. Sebab keesaan pada perbuatan ni, yang hanya ada perbuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada perbuatan. Bila makhluk tidak ada perbuatan, tak timbullah serupa tak serupa, sebab tak ada perbuatan. Tiba-tiba keesaan pada perbuatan dihuraikan dengan
tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Tak ada satu perbuatan makhluk yang seperti perbuatan Allah. Faham macam mana? Faham, makhluk ada perbuatan, tapi perbuatan makhluk tak ada satu pun serupa perbuatan Allah. Gitu maksud dia dah. Tu salah gitu tak kena. Sebab makhluk tak ada perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Laisa li ahadin min makhluqati fi'lun. Tidak ada. Tidak ada bagi satu pun daripada makhluk tidak ada perbuatan, tidak ada. Makhluk tu minal malaikah, tidak minal anbiya. Anbiya tak ada perbuatan. Wal malaikah, malaikat tak ada perbuatan. Wa ghairihima, selain daripada anbiya, malaikat tak ada perbuatan. Bila makhluk tidak ada perbuatan, maka tak kenalah kalau kita menghuraikan keesaan pada perbuatan. Tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Maknanya makhluk ada perbuatan ke tak? Ada, tapi tak ada satu pun serupa dengan perbuatan Allah. Faham gitu kan? Kalau kata tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah, berarti makhluk ada perbuatan ke tak? Ada. Hak serupa dengan perbuatan Allah ni satu pun tak ada. Tak kena gitu. Sebab apa? Makhluk tak ada perbuatan. Serupa tak serupa apa? Tu wahdaniyah pada perbuatan. Tapi kenapa mukhalafah pada perbuatan? Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hawadith, perbuatan yang baharu, perbuatan makhluk. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan hawadis atas jalan ikhtiar usaha. Ada tapi tak serupa. Apabila sebut tak serupa ni kena ada. Pada ni nak sebut tak serupa ni kena ada. Kalau barang tak ada timbul serupa tak serupa. Mutu demo tak serupa mutu kita. Dok, kamu ada mutu ke tak? Tak ada, tapi tak serupa. Ni orang dengar. Nak cerita mutu kan, ni mutu kan. Kita mutu tak ada. Orang tahu dah tak ada mutu. Tak serupalah mutu demo. Nak serupa apa dah mutu kita tak ada. Tak ada cerita serupa tak serupa. Ada dulu. Tak serupa. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hawadis, perbuatan yang baharu, perbuatan makhluk. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar usaha juga. Ada tak perbuatan hawadis? Ada tak perbuatan makhluk? Adalah, tapi tak serupa. Kalau tak ada timbul tak serupa tu. Tapi pergi pada wahdaniyah pada perbuatan. Tak boleh sebut langsung gitu. Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Salah. Kenapa? Fahamnya ada perbuatan tapi tak serupa. Padahal makhluk tak ada perbuatan. Itu batin hakiki. Wahdaniyah pada perbuatan. Mukhalafah pada perbuatan itu pada zahir. Ni dua-dua ni kena letak molek. Dua-dua ni kita wajib berpegang. Mana? Kita wajib berpegang hawadis, makhluk termasuk hamba ada perbuatan namanya ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang ada. Tapi tak serupa dengan perbuatan Allah. Sebab ikhtiar usaha hamba, makhluk ni hawadis ni takwil bekah yang mengadakan perbuatan Allah. Jadi perbuatan hawadis yang baharu makhluk termasuk hamba hanya ikhtiar usaha juga. Tapi ada ke tak? Ada, tapi tak serupa. Wajib berpegang ada hanya pada zahir, majazi sahaja. Balik pada batin hakiki, wahdaniyah pada perbuatan yang ada perbuatan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak ada walaupun satu perbuatan. Makhluk tu para anbiya tidak ada perbuatan. Makhluk tu para malaikat tidak ada perbuatan.
ni comel ayat dan kitab Kifayatul Awam. Comel dan kitab Kifayatul Awam. Apakah makna wahdanah pada perbuatan? Makna dia laisa li ahadin minal makhluqati fa'lun li'annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhluqat minal anbiya wal malaikah wa ghairihima. Tiada bagi satu pun dia makhluk perbuatan. Makhluk tidak ada, walaupun satu perbuatan tidak ada. Kerana Allah jualah al-khaliqu li af'alil makhluqat. Kerana Allah jualah yang menjadikan perbuatan makhluk tu. Gerak dia makhluk tu Allah yang menjadikan. Makhluk tak ada perbuatan. Dibayankan, dijelaskan apa dia makhluk tak ada perbuatan. Minal anbiya, nabi-nabi tak ada perbuatan. Wal malaikah, malaikat tak ada perbuatan. Wa ghairihima. Kenapa didatangkan bayan nak menjelaskan makhluk tak ada perbuatan? Nabi yang paling mulia pun tak ada perbuatan. Malaikat yang mulia pun tak ada perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Itu keesaan pada perbuatan. Perbuatan hanyalah perbuatan Allah. Perbuatan makhluk pada zahir, tapi itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak batin hakiki. Ini tauhid ni. Belajar ilmu mengenal Allah ni, pastilah yang mengetahui dan mengerti ilmu ini mentauhid ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau belajar juga sifat 20 pergi pada bab tauhid, tak betul, tu bukanlah. Ni hak tauhid ni lah nak kena kemah molek. Nama ilmu tauhid. Orang yang mengenal Allah pastilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenal Allah, makrifah fardu ain. Pasti mentauhidkan Allah. Makrifah khasah, makrifah aulia, mereka akan mentauhidkan Allah secara syuhud, secara zauq. Tu pergi pada maqam. Kita bicara tauhid, permulaan agama mengenal Allah ni tauhid 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Makrifah aulia, makrifah khasah, tauhid 4. Dimulai dengan wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Wahdatul af'al inilah permulaan maqam aulia, permulaan maqam fana. Tapi mereka tauhid khas, makrifah khasah. Ini dengan zauq, dengan syuk, dengan nur ni. Hak kita permulaan agama, makrifah fardu ain, mentauhidkan Allah secara i'tiqadi, secara pegangan. Tapi nak ceritanya, nama tauhid, permulaan bicara makrifah pun tauhid 3. Kemuncak makrifah yang sebenarnya, makrifah para aulia, makrifah para sahabat pun sebut tauhid juga, tapi tauhid 4. Itu tauhid syuhud dipanggil. Waktu dia panggil sekarang ni nama dia panggil tauhid sufi, dia panggil. Tapi hak nama tauhid sufi sekarang ni bukan tauhid syuhud yang sebenar, tauhid sufi yang lakon-lakon. Tauhid sufi yang buat-buat. Ini bukan tauhid sufi yang sebenar. Tauhid sufi yang sebenar itu tauhid aulia. Hak mengaku sufi ni kadang-kadang syariat pun tak lepas. Dia letak nama tauhid sufi. Ada tauhid sufi, ada tauhid khas, makrifah aulia. Bukan yang melakon-lakonkan sufi, bukan. Itu mutasawwifah, bukan sufi yang sebenar. Dia panggil tauhid mutasawwifah barangkali. Itu bukan tauhid sufi yang sebenar. Tapi nama dia comel, dia letak nama. Letak nama tauhid sufi. Dia bawa tak betul sekarang ni. Ni banyak ni kena cermat molek. Tempatan pun ada, hak import luar pun ada. Tempatan pun ada, hak import luar pun ada. Akhir kita pun terkeliru. Didatangkan bicara konon tauhid sufi kepada mereka yang tauhid pegangan pun cukai cemaking. Tauhid pegangan pun tak lepas. Ni nak bicara bab tauhid i'tiqadi ni. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Keluar dua makna. Apa dia mensyirikkan Allah pada perbuatan? Kamu tasir macam mana? Kamu pasir macam mana? Ni. Hak berkaitan dengan tauhid, hak i'tiqadi, hak pegangan. Hak tu dipanggil tauhid khas, tauhid aulia.
Tapi nak ceritanya permulaan agama tauhid, kemuncak agama tauhid. Permulaan agama tauhid i'tiqadi, kemuncak agama tauhid syuhudi, tauhid zauq, tauhid wujdan. Itu bicara bab maqam lah tu nya. Maka bab makrifah sama, tauhid sama, permulaan agama dengan kemuncak agama kena sentiasa sebut. Sebab sekarang ni ada golongan-golongan terpesong menggunakan nama tauhid tapi bukan tauhid yang sebenar. Bukan tauhid yang sebenar, bukan bicara kita bicara tauhid sufi, bukan tauhid sufi yang sebenar. Ini banyak dilakon-lakonkan, dikhoyal-khoyalkan, duk khoyal aje. Waktu kan dengar ni rasa macam terapung dah. Pegangan fardu ain pun tak lepas, pekoh fardu ain pun tahu ke mana, tasawuf fardu ain pun tak tahu ke mana. Tu bukan mereka tu. Tapi bunyi sedaplah. Bunyi sedap, percakapan yang diatur, cara penyampaian yang kita kata gok nyakut moleklah dengan nada yang lembut, nada yang memang mana kalau orang dengar, ni baru ye sungguh ni. Yang tu kan dengar pun khoyal gitu jelah. Ni kita nak kemah ni tauhid i'tiqadi ni. Yang mengaku tauhid i'tiqadi, ni kadang-kadang dia bicara bab maqam-maqam tinggi ni, dia dengan hak zahir qadariyah ni memang akan bercanggah sungguhlah. Yang bicara bab tinggi-tinggi ni, hak syariat tahu ke mana ni, hak puak batin ni dengan puak zahir pergi pada qadariyah ni, memang dia akan bertentangan sangatlah. Akan bertentangan sangat. Tetapi hak timbul sekarang ni bicara bab hak batin ni, satu masa bicara bab pegangan pergi kepada hak qadariyah juga. Ni pelik dia maknanya hak batin ni, hak zahir ni kok antara jabariyah dengan qadariyah ni tak jumpa lah. Ahli sunnah duduk tengah, tapi jabariyah qadariyah tak akan jumpa. Jadi orang yang bicara batin ni, hak qadariyah ni jauh sekali-sekali lah kita kata, tak kena langsung qadariyah. Sebab dia memang tak akan jumpa qadariyah, tapi diterundur jadi jabariyah. Di salah pembicaraan tasawuf hakikah diterundur pada jabariyah. Jadi qadariyah ni memang jauh dengan dia. Jauh qadariyah dengan dia. Orang yang qadariyah ni tak terima langsung hak batin ni. Musuh ketat lah hak batin ni. Kalau orang qadariyah pakai zahir, kita ahli sunnah zahir kita berpegang, hak batin kita berpegang. Hak dua ni memang tak pergi mari dah. Mana puak qadariyah ni dengan hak batin ni mereka tolak betul-betul. Hak batin ni mereka tolak betul-betul hak zahir. Tapi sekarang ni boleh timbul antara dua yang bercanggah ni, bicara satu ketika bicara bab batin, pembicaraan tu terundur pada jabariyah. Masa bicara bab tasawuf hakikah terundur pada jabariyah. Tiba-tiba bicara bab tauhid pegangan dia bawa qadariyah pula dah. Orang yang sama. Tu kata pelik. Orang yang sama, dia bicara tasawuf hakikah, dia tak bertapak di syariat, dia terundur pada jabariyah. Bicara tasawuf hakikah, kalau bertapak di syariat, dia tak akan jadi jabariyah. Dia tak bertapak di syariat, dia jadi jabariyah. Tiba-tiba pada satu masa yang lain, bicara bab pegangan. Bicara bab pegangan ni. Tiba-tiba kita ke qadariyah molek-molek ada. Yang mana jabariyah qadariyah ni dia takkan jumpa. Ni. Sebab apa? Sebab dia bicara tasawuf hakikah bukan berguru, dia bicara pegangan bukan berguru, hanya akalan sendiri. Apa timbul gitu sekarang ni. Jadi pelik jadinya. Biasanya orang hok tunduk pada jabariyah ni, qadariyah dia takkan pergi qadariyah. Dia kau ana pun dia akan balik pada jabariyah. Ni orang yang sama, ada satu ketika jadi jabariyah, satu ketikanya seperti qadariyah, walaupun tidak seperti 100%. Tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dua-dua ni pembicaraan halus belaka. Orang pandai berbicara, pandai menyampaikan. Terkadang kita pun tak boleh nakak. Faham tak ni? Tak boleh perasan di mana salah mereka.
Kadang-kadang bukan kita orang awam, orang-orang yang berkenaan pun kalau kata kamu diberi tanggungjawab memantau, kena buat penyelidikan. Belum tentu lagi yang diberi tanggungjawab memantau dan menyelidik ini mampu kesan di manakah hak salah dia tu. Mereka tak mampu nak kesan, walaupun memang tugas mereka dah tu. Tugas mereka memantau, meneliti mana-mana bawakan yang salah tu. Mereka punya kuasa mereka, tinggi kuasa mereka ni. Kalau ada tauliyah pun mereka boleh batalkan. Ni kuasa pihak yang diberi tanggungjawab ni. Tapi boleh tak nak selidik? Kalau tak kemah molek tak nak selidik. Sebab dia bicara tentang hakikah ni halu. Cakapan pula cakapan yang mana? Cakapan yang jiwa molek lah. Bunuh molek. Mana ni? Jiwa molek, bunuh molek. Dia banyak menggunakan kalam-kalam hikmah dalam kitab-kitab tasawuf hakikah. Kalam-kalam hikmah kalau kita dengar kau, nyakut molek. Orang membaca kitab hikam, dia tidak belajar tapi dia bijak. Dia pandang Allah ceramah dia, dia ambil kalam hikmah dalam kitab hikam tu, menangis orang. Menangis orang. Bagaimana? Kalam yang mana? Makan dah. Dia panggil kalam yang membunuh, dia panggil. Bunuh jiwa. Mana dengar kalam tu, dengan pandai dia berbicara, tak ada benda, tunduk habis. Ada ni. Ketulah masa dia bicara kalam hikmah ni lah. Dia pun selik hak fahaman yang salah, yang tidak disedari. Yang mana dia sendiri pun kemungkinan tidak menyedari, sebab dia pun tidak belajar, hanya membaca. Kalau belajar pun dengan guru yang tidak mursyid. Ini hak fitnah sekarang. Ada fitnah batiniah, ada fitnah hak zahir ni. Fitnah hak batin, mari daripada pembicaraan tentang hakikah yang tak sebenar, mari hak zahir ni, hak tak mantap bicara bab pegangan. Dia hanya bicara pandang zahir saja. Banyaklah sekarang ni hak pandang zahir semata-mata. Kita dah zahir mukhalafah pada perbuatan, batin hakiki wahdaniyah pada perbuatan. Dua-dua kita berpegang. Jadi kalau betul-betul belajar ilmu iman, ilmu akidah sifat 20, pasti akan mentauhid ia akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang mengetahui dan mengerti ilmu ini, ilmu iman, ilmu akidah, ilmu sifat 20 ni, mentauhid ia akan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhid akan Allah tapi tidak menafikan berpegang hamba ada pilihan perbuatan pada zahir. Pada zahir jua. Pada batin haki majbur. Majburan zahira, majburan mukhtaran zahira, majburan batina. Ini dalam Tuhfatul Murid. Ada orang tolak perkataan ni. Majburan mukhtaran zahira, majburan batina. Pada zahir je hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Majburan batina, tu majbur dikerasi pada batin, pada batin hakiki. Maknanya hakikinya ittirari belaka, ikhtiari hanya pada zahir. Ikhtiari hanya pada zahir itulah mukhalafah pada perbuatan. Hamba ada ikhtiar dan usaha tapi tak boleh bekah. Tapi pada hakikinya ittirar. Kesemuanya adalah perbuatan Allah wahdaniyah pada perbuatan. Ini kemah molek lah hak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Ilmu bab iman, ilmu bab akidah ni, ilmu sifat 20 ni terkadang diletak sebagai nama ilmu kalam. Tapi kita sebut nama ilmu kalam ni kurang masyhur lah. Kita ilmu usuluddin dengan ilmu tauhid je lah. Kita masyhur dengan ilmu usuluddin, kita masyhur dengan ilmu tauhid. Ilmu kalam ni kita kurang dengar sikit lah. Kita kurang dengar
hak nama ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu ini? Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul ni, ilmu bab iman, ilmu bab akidah ni dinamakan ilmu kalam. Kerana bicaraan kalam Allah sangat payah sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dahulu-dahulu. Hak berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masyhurnya ulama yang terdahulunya fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah tu sebenarnya pada masa Imam Syafi'i sudah ada, tapi tidak sekuat pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak sekuat pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, pada masa Imam Bukhari, besarlah fitnah ni. Fitnah berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana khalifah Islam pada masa tu mereka dikuasai oleh ulama-ulama Mu'tazilah pada masa itu. Khalifah Islam, dia ada 2-3 khalifah Islam yang terpengaruh dengan fahaman daripada ulama-ulama Mu'tazilah. Maka mereka menekanlah imam-imam yang besar ni. Maka memang ada ceritalah hak berkaitan dengan fitnah kalam Allah kepada imam pada masa Imam Syafi'i, tapi tidak sekuat berlaku pada masa Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pada masa Imam Bukhari. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal tu kita maklumlah hingga dipenjara akan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Kenapa? Kerana timbul fitnah pada masa itu Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara bab kalam ni, kalam. Kalam Allah, kalamullah. Al-Quranul Karim adalah baharu, apabila baharu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Imam Ahmad mempertahankan bahawa Al-Quran kalamullah qadim. Yang puak Mu'tazilah ni menyatakan Al-Quran kalamullah adalah baharu. Apabila baharu, maka ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal kekal walaupun dipenjara, walaupun dipukul. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia berpindah, dia lari berpindah serta berdoa supaya Allah Ta'ala matikan, supaya selamat daripada fitnah. Maka dimatikan oleh Allah 3 hari selepas Imam Bukhari berdoa. Ini dalil bahawa boleh berdoa supaya dimatikan oleh Allah bila berlaku fitnah yang besar yang boleh merosakkan agama. Sebab ia nak pegang hak bapak ni, nak pegang hak bapak. Bila pegang hak bapak, tak ada apa. Hak anak uik ni, hak kecil-kecil ni, hak tu kalau pegang pun. Padahal pada masa tu bukan kata Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan kemudian. Bukan kita baca dalam sejarah ada ulama-ulama besar pada masa tu mati terus dalam penjara, tak ada bebas-bebas. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ni hak lagi besar timur nama Imam Ahmad bin Hanbal lah. Bukan kata Imam Ahmad bin Hanbal seorang dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal ni bebas kemudian. Ada yang mati terus dalam penjara kerana mempertahankan Al-Quran kalam Allah adalah qadim. Ada ni. Tapi Imam Ahmad ni, yelah, bila orang ni orang besar sangat, nak buat lebih-lebih tak boleh. Faham tak ni? Nak buat lebih-lebih tak boleh lah sebab nama besar sangat. Tapi naklah kenyataan daripada imam besar ni. Bila kenyataan tu tak dapat, walaupun di penjara pun tak boleh buat telajak sangat. Sebab apa? Sebab orang besar.
Hak mati tu orang kecil sikit gitu lah. Batulah kalau orang ni orang yang dipandang oleh umat, kena cermat. Kena cermat. Yang bicara ni, yang bicara ketika fitnah kalam Allah Ta'ala ni pada masa khalifah Islam. Khalifah Islam ni dasarnya Quran dan hadis. Dasar yang adil. Tapi yang zalimnya adalah tindak tanduk khalifah tu sendiri. Bukan dasar tu dasar yang zalim, dasar adil Quran hadis. Tapi yang memegang dasar tu dia bertindak dengan tindak yang zalim. Tapi dasarnya Quran hadis. Mana ni? Dasar Quran hadis. Dasar Quran hadis ni pun ulama-ulama besar mereka menjauhkan diri. Terkadang dipaksa untuk menjadi qadi. Tak mau jadi qadi akan dipenjara. Begitu no. Padahal khalifah Islam, Quran hadis, ulama-ulama besar ni dia menjauhkan diri. Walaupun khalifah tu khalifah Islam. Ada ni. Sebab ada tindak tanduk yang tidak betul dengan agama. Tindak tanduk bukan dasar. Dasar tu paling penting sebenarnya. Tapi ada sedikit tindak tanduk yang tak betul, ulama menjauhkan diri. Kalaulah dasar pun tak betul, tindak tanduk pun sama telah jelas-jelas. Orang yang bukan orang yang taat, bukan yang soleh, tapi orang agama yang menjadi pandangan masyarakat, mereka mudah-mudah sahaja. Duduk bersama, senyum, cukup mudah. Hak inilah fitrah yang paling besar, yang berpunca daripada orang agama yang tak jaga kedudukan diri dia. Tak perlu kata apa-apa, tak perlu. Bisu pun tak apa, tapi kena ada situ je. Tak perlu cakap apa pun. Ini fitnah besar. Mereka yang dasarnya, dasar yang jelas, bukan dasar agama. Tindak tanduk jelas. Orang jahil pun tahu tindak tanduk yang tak betul. Tiba-tiba orang agama, mani-mani dia. Duduk di program, program hak mewah-mewah. Program mewah-mewah. Orang yang agama yang suka mewah-mewah, tu tempat dia. Tapi fitnah berpunca daripada tindak tanduk tu, fitnah tu akan berpanjangan walaupun orang tu sudah mati. Walaupun orang tu sudah mati sekalipun. Sampai ke bila akan ditayang tindak tanduk dia. Orang akan ambil kesempatan bahawa dia merestui bersama. Sepatah mulut tidak kata, tak perlu perkataan. Lisanul hal tu afsahu min lisanil maqal. Tindak tanduk tu lebih lagi daripada percakapan. Tindak tanduk tu, tindak tanduk lebih jelas, lebih memberi kesan nak banding dengan perkataan. Perkataan terkadang orang dia tak dicakap gitu, dia cakap lain tu, boleh, orang boleh tu lagi. Tapi tindak tanduk tak besar sekali. Ni mana-manilah itu perjalanan dia. Tapi kesannya kepada umat macam mana? Orang yang zalim ni, orang yang jauh daripada agama Allah ni akan menggunakan hak tindak tanduk orang agama tadi sebagai dalil hujah dia sebenar sampai bila-bila. Tapi ulama-ulama dahulu walaupun khalifah Islam, mereka menjauhi diri daripada pemerintah. Sama sekali hak besar-besar, ulama besar-besar ni, pemerintah diterpengaruh dengan Mu'tazilah. Dia naklah pada ulama-ulama besar ni supaya keluar kenyataan Al-Quran kalamullah baharu, ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya kita baliklah, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim yang kita duk baca tu ada huruf, ada baris, ada dahulu, ada kemudian, ada susunan. Quran yang kita baca tu kan, ada ayat sebelum, ayat selepas, dia ada belaka kan. Ada baris, ada huruf. Apabila kita baca keluar bunyi,
Qadim ke baharu? Huruf baris keluar bunyi mari mana? Allah buat. Panggil makhluk. Bila makhluk baharu. Dah. Betul tak Al-Quran tu baharu? Kalamullah tu makhluk Allah. Betul lah. Di depan mata kita. Tapi kenapa Imam Ahmad mempertahankan qadim? Kerana dibimbangi kesambaran kemudian. Sebab Quran ada dua makna, kalamullah ada dua makna. Quran kalamullah di zat Allah yang qadim, Quran kalamullah di hadapan kita yang baharu. Sekarang ni okeylah. Ni Quran kalamullah depan kita ni baharu. Hak di zat Allah tu qadim. Mula-mula bolehlah cekah molek, lama-lama Al-Quran kalamullah baharu, Al-Quran kalamullah baharu. Naik hak di zat Allah, Al-Quran kalamullah baharu, kapir lalu dah. Al-Quran kalamullah di zat Allah tu baharu, kapir lalu dah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun sebenar Al-Quran kalamullah depan kita ni memanglah makhluk Allah, baharu. Wajib kata qadim, haram kata baharu. Walaupun sebenar. Walaupun sebenar. Ia benda sebenar ni bukan boleh kata belaka. Contohnya perkara jahat qada qadar. Sebenar ke tak? Sebenar lah. Perkara jahat tu qada qadar. Tapi boleh tak nak kata gitu? Haram. Kalau kata perkara jahat qada qadar. Sebenar ke tak? Sebenar. Tapi tak boleh kata. Tidak beradab seumpama tu. Jadi Al-Quran kalamullah hak depan kita ni memanglah makhluk. Ada huruf, ada baris. Huruf baris tu siapa buat? Allah buat. Baca keluar bunyi pula ada susunan. Bunyi tu siapa buat? Allah buat. Dah makhluk lah. Allah buat makhluk. Le makhluk baharu. Dia memang baharu. Tapi Al-Quran kalamullah satu lagi maknanya hak qadim yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimbang naik ke atas hak asal, hak qadim. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama ahli sunnah jemaah wajib kena kata Al-Quran kalamullah hak depan mata kita atas riba kita tu, wajib kena kata qadim. Garu kepala kita. Qadim mana ketah ni? Ketah ni. Qadim kat mana? Baru beli barunya. Qadim kat mana? Nanti lama hacur lebur. Qadim kat mana? Kalau qadim dia kena bakar. Sedia kala mesti tidak ada kesudahan. Macam nak ada kesudahan kalaulah tidak ada permulaan. Qadim tidak ada permulaan kan? Pasti tak ada kesudahan. Lepas tu Quran depan mata kita ni sahlah baru. Nanti akan jadi hancur. Nak qadim kat mana? Pastilah makhluk Allah. Tapi wajib kena kata Al-Quran kalamullah ni qadim. Walaupun hak sebenarnya hak depan kita tu adalah baharu yang ia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenar tak mestinya kita boleh kata. Contoh tadilah perkara jahat sebenar qada qadar. Boleh ke nak kata qada qadar? Tak boleh. Lepas tu nak kata macam mana? Perbuatan pilihan hamba sendiri. Haram nak kata qada qadar. Sebenarnya memang qada qadar, tapi tak boleh nak kata. Contoh samalah. Kita benda sebenar pun terkadang tak boleh nak kata juga. Benda sebenar kata ni terkadang tak boleh nak kata. Kita contoh orang ni nak zalimi orang. Sebenarnya kita tahu ke tak? Tahulah dia sembunyi, kita nampak dia sembunyi. Lepas tu boleh tak nak kata? Dia ada sembunyi tu belakang tu. Kok sebenar tu? Tak boleh kata sebenar, tak boleh kata sebenar tu. Lepas tu kalau kita nak jawab tak tahu, kalau kita nak jawab dilari ke arah lain, tu tak sebenar. Kalau kata gitu tak sebenar tu, wajib kena kata tak sebenar tu. Hak sebenar tak boleh royak, tak boleh beritahu. Hak sebenar kita tahu. Kita nampak disembunyi. Tu hak sebenar.
Boleh tak kita nak kata sebenar? Tak boleh. Sebaliknya wajib kita kena kata tak sebenar. Mana? Saya tak tahu, saya tak nampak, ataupun dia lari ke arah lain. Itu tak sebenar tu, wajib kena kata tu. Ada ni. Tu contoh. Jadi yang sebenarnya Al-Quran kalamullah hak kita duk baca depan kita ni memang baharu makhluk Allah. Tapi Imam Ahmad mempertahankan, ulama di sunnah mempertahankan, wajib kena kata Al-Quran kalamullah yang di depan mata kita ni adalah qadim. Yang sebenarnya memang baharu. Yang qadim adalah Al-Quran kalamullah yang di zat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah yang di zat Allah itulah yang qadim. Faham tak ni? Itu yang qadim. Tapi hak di depan kita ni walaupun baharu tetap wajib kena kata qadim. Ini hak fitnah yang menimpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ni. Walaupun ada cadangan daripada murid dia supaya lah berselindung sedikit lah, ikutlah kata tu, Imam Ahmad bin Hanbal kekal mempertahankan wajib kena kata qadim. Sebab apa? Takut kesamaran kemudian. Pada masa tu boleh bahagilah Al-Quran kalamullah yang di depan mata kita ni baharu, Al-Quran kalamullah yang di zat Allah tu qadim. Boleh bagi. Takut kesamaran kemudian. Ini orang berilmu, takut kesamaran kemudian pun dijaga dah. Ini orang berilmu, dia cakap tu dengar kesamaran dah. Macam dia sebelah tu je, tengok. Jadi tidak kata, tapi cara penyampaian tu kesamaran dah. Dia cakap tu kesamaran dah. Hak Imam Ahmad bin Hanbal ni takut kesamaran kemudian pun dijaga dah. Takut kesamaran, takut je kesamaran kemudian. Huram molek lah. Al-Quran kalamullah depan kita ni adalah baharu makhluk. Al-Quran kalamullah di zat Allah tu yang kodimnya. Bagi molek. Tapi takut dia keliru kemudian, maka tutup jalan lalu dah. Kena kata hak depan kita ni kodim juga. Hak di zat Allah tu qadim, hak depan kita ni wajib kena kata qadim juga. Sebab kalau kata baharu-baharu, akhirnya orang kemudian digenai hak Al-Quran kalamullah di zat Allah tu baharu makhluk Allah, kafir lalu dah. Nak jaga situ. Ini fitnah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama diletak pada ilmu bicara bab iman, bicara bab akidah dengan nama ilmul kalam. Kerana bicara kalam Allah Ta'ala ni sangat payah sehingga hingga berlaku fitnah-fitnah pada ulama yang dahulu-dahulu. Jadi nama yang pertama ilmu usuluddin, nama yang kedua ilmu tauhid, nama yang ketiga ilmu kalam. Pada pembicaraan bab iman, bab akidah, pada pembicaraan mengenal Allah dan mengenal Rasul, dan dikendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil ijmali. Itu fardu ain, dalil ijmali. Adapun dalil tafsili itu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.